Virus ini ditemui pada tahun 1960. Virus ini merupakan virus sesama burung yang telah bergabung dengan virus yang menjangkiti saluran pernafasan manusia. Jenis-jenis virus ini yang terkenal adalah SARS-CoV yang merebak pada tahun 2003 dan MERS-CoV yang ditemukan pada tahun 2012 telah mengakibatkan kehilangan nyawa sebanyak 858 orang. Coronavirus berasal daripada Wuhan, China dan terdiri daripada gabungan virus yang tidak pernah ditemui. Dengan itu, perkataan novel yang membawa maksud baharu atau jarang ditambah bagi merujuk virus jenis ini. Memandangkan virus ini telah ditemui pada akhir tahun 2019, maka terbitlah nama 2019 nCoV. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia, WHO, virus ini datang daripada kelawar dan pasar makanan laut di China. Namun, pada tarikh 7 Februari 2020, saintis telah menemui persamaan sebanyak 99% antara genom COVID-19 dengan virus pada tenggiling. Menurut hasil kajian susulan, virus daripada kelawar tidak boleh menjangkiti manusia, manakala virus daripada tenggiling boleh. Berlakunya pergabungan semula antara kedua-dua virus yang dipercayai menjangkiti manusia sebagai COVID-19. Individu pertama yang telah dijangkiti oleh virus terbaru ini adalah seorang warga emas berumur 55 tahun berasal daripada wilayah Hubei, China, di mana bermulanya wabak ini. Individu tersebut dipercayai pergi ke pasar borong makanan laut yang terkenal menjual haiwan liar dan juga eksotik. Sekian, terima kasih. Saya akan mengupas tentang simptom-simptom penyakit COVID terhadap manusia. Jadi simptom-simptomnya adalah seperti sakit tekak, batuk, sesama, sakit badan dan bersin. Jadi cara wabak ini tersebar adalah melalui sentuhan, iaitu seperti kita bersalaman dengan orang atau kita memegang tubuh itu dan juga batuk atau bersin. Sebab itu kita memerlukan mask. Yang perlu dilakukan jika anda mempunyai simptom-simptom ini adalah anda perlu pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dan juga anda perlu mengurungkan diri anda selama 2 minggu di rumah dan tidak boleh berjumpa dengan orang ramai. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah cara-cara merawat COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mempunyai sektor kesihatan yang sangat baik dan berkesan. Ini dapat dibuktikan apabila Malaysia direkodkan sebagai negara yang merekodkan kes sembuh yang tinggi. Cara yang pertama ialah self-quarantine sekurang-kurangnya 14 hari bagi mereka yang baru sahaja pulang daripada negara yang berisiko COVID-19 dan bagi mereka yang mempunyai simptom-simptom COVID-19. Yang kedua pula ialah bagi mereka yang dikuarantinkan di hospital akan diberikan ubat-ubatan seperti ubat batuk, ubat demam, ubat sakit tekak dan ubat yang diberikan kepada pesakit wabak SARS. Dan yang ketiga pula ialah sebelum pesakit diberikan kebenaran untuk pulang ke rumah, mereka dikendaki menjalani ujian swab yang menunjukkan 3 kali keputusan negatif COVID-19. Seperti yang kita dapat lihat, Fernanda sangat mementingkan aspek kebersihan kerana kebersihan itu separuh daripada iman. Dan jangan lupa, stay at home, stay safe and #kita jaga kita. Assalamualaikum, saya Ainazira binti Muhammad Faris ingin berkongsi dengan anda semua mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19. Langkah yang pertama, kita haruslah selalu mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi seperti dengan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun. Langkah kedua, kita haruslah sentiasa memakai topeng muka dan membawa hand sanitizer ke mana sahaja kita pergi untuk melindungi diri kita daripada virus tersebut. Langkah ketiga, kita haruslah mengamalkan penjarakan sosial ataupun social distancing daripada individu yang lain. Langkah keempat, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada mengunjungi tempat-tempat tumpuan orang ramai atau bergaul rapat dengan sesiapa sahaja yang bergejala COVID-19. Yang kelima, Rasulullah SAW pernah bersabda, bila terjadi wabak di suatu tempat, maka janganlah kalian meninggalkannya jika sudah berada di situ, dan bila kalian mendengar terjadi di suatu tempat, janganlah kalian pergi ke situ. Berdasarkan kata-kata Rasulullah SAW, kita mestilah sentiasa berada di tempat kita telah berada dan mengelakkan diri kita daripada berhijrah ke tempat yang lain. Yang keenam, kita perlulah segera mendapatkan rawatan daripada doktor sekiranya kita mengalami salah satu simptom COVID-19 ini dalam tempoh 14 hari selepas pulang dari lawatan. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Ingat, terus kekal berada di rumah dan bersama-sama kita melawan COVID-19 ini.